Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita dah masuk Rabiul Awal, ya. 6 hari bulan hari ni, maknanya kita masuk satu bulan yang tepat, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahun akhir untuk 2015 dah berakhir untuk menghadapi tahun baru 2016, ya. Semoga kita dapat satu manfaat. Sebelum tu saya akan baca dulu ayat malam ni, bermula pada ayat 58 Al-Baqarah, ya, untuk kita sambung kepada ayat-ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sambungan kepada ayat bulan lepas, iaitu 57. Ayat seterusnya malam ni, dia bermula dengan ayat yang bermaksud, dan kenangilah ketika kami berfirman. Mana pada Allah berfirman, Allah kata, masuklah kamu ke bandar Baitul Maqdis, kemudian makan daripada apa sahaja yang kamu ada padanya dengan sepuas-puas yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintu-pintu kotanya dengan tunduk dan berdoa, dan dia berkata, Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum, nescaya kami ampunkan kesalahan kamu yang lepas-lepas, dan akan kami tambahkan pula pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu pengertian daripada ayat 58. Manakala 59, kemudian orang-orang zalim dari mereka mengubah perkataan yang diperintah pada mereka dengan perkataan lain yang tidak diperintah kepada mereka, maka kami turun ke atas mereka orang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka berlaku fasik.
Dan ayat akhir iaitu 60, dan kenangilah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, maka Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu terpancarlah air dari batu itu dengan 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap puak telah mengetahui tempat minum masing-masing. Makanlah, minumlah kamu dan rezeki Allah, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Ada 3 ayat yang panjang-panjang. Sebelum tu kita tengok muhasabah ataupun munasabah ayat. Ayat-ayat ni masih lagi meneruskan bicara tentang watak degil kaum Yahudi. Maknanya kita dah banyak cerita tentang kedegilan Yahudi ni. Lepas-lepas banyak dah tuan-tuan ya. Meskipun mereka diberi nikmat yang melimpah ruah, tapi nikmat dia tu tak guna, makin Allah beri nikmat makin dia degil. Bermula dari selamat daripada kekejaman Fir'aun. Itu cerita mula-mula sekali. Ya, lepas tu pula hingga nikmat beroleh makan minum, iaitu semasa dia bersama Musa, iaitu satu makanan nama dia al-manna was-salwa. Satu jenis burung, katanya burung yang jenis manis. Manisnya umpama manis rasa madu. Lepas tu dia kata selama 40 tahun pula ketika mereka sesat daripada pasir, namun kaum Bani Israel itu tetap angkuh dan zalim. Bukan sangat dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu dia punya tajuk besar ya. Pergi fokus kepada ayat kita malam ni. Bani Israel ni jemu kerana begitu lama tinggal di padang pasir. Tinggal pada pasir itu ada 2 faktor. Satu kerana sesat, kedua kerana lari daripada kekejaman Fir'aun. Maknanya dia ni adalah satu kaum yang tak ada negeri. Dia ada di Palestin tu, dia sedar ke tidak? Banyak orang kaum-kaum yang tak ada negeri, tak ada negara, dia lari negeri orang. Orang ni kata apa? Apa kau nak kata? Orang macam ni, orang yang tidak mengenang jasa. Lepas tu banyak kaum-kaum dah dia duduk negeri orang, dia pijak, dia tindah orang lain, dia kata orang lain hak asal tu pula pendatang. Ni tuan-tuan, bahaya kan? Bahaya. Saya tak mau sebut lah, sebab kita Yahudi ni, tapi kita boleh kait kan? Itu berlaku pada Yahudi. Dia pergi duduk di Palestin, dia kata Palestin tu pendatang. Dia pula tubuh negara, dia tindah pula pun duduk tempatan. Benda tu berlaku di mana-mana tuan-tuan. Kan? Dia mari sebelah sepinggang dengan kemiskinan negara dia, kezaliman kerajaan dia. Ada masa tu. Lepas tu dia mari, dia langsung tak fikir sejarah. Kalau kata ini sejarah, apa je sejarah? Awak pun pendatang juga. Habis. Memanglah kita ni semua pendatang kan? Adam tu kan, dia daripada surga lah. Kan? Datang ke dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah. Muka bumi Tuhan ni tak ada milik siapa-siapa. Sementara kan? Sementara saja. Kalau kita fikir muka bumi Tuhan ni milik kekal tuan-tuan, maka kita dia hubbud dunia, cinta dunia. Hari ni kita dah mula masuk bulan Rabiul Awal tuan-tuan. Maka kita kena ada cinta Nabi, cinta Allah. Kalau kita tak cinta Nabi, tak cinta Allah, kita tak sayang kepada perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat kita iaitu Allah kata, kenangilah ketika Allah berfirman. Maknanya ayat wa'id khulna ni ketika semasa benda tu berlaku, tapi tak tahu tarikh bila. Sebab Quran ni bukan sejarah. Beza dengan wa'iza. Wa'iza tu apabila, wa'iz tu tetekala. Mana benda tu berlaku, tapi tak tahu pukul berapa, masa bila, tarikh bila, tapi berlaku. Sebab Quran bukan sejarah ya, bukan kitab sejarah. Dia kalam Allah. Maka Allah kata, mu ingat masa aku sebut, masa aku beritahu balik, aku kenang balik. Allah kata, mu kena ingat balik.
Bukan untuk Yahudi saja, untuk kita lah. Untuk kita. Jangan kita berperangai manusia yang tak mengenal budi. Budi siapa? Budi Allah. Allah berbudi banyak. Allah berbudi kat kita, kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata kalau kamu tak bersyukur dengan aku, jaga. Aku tak buat di dunia pun, aku akan balas di akhirat. Itu maknanya nak suruh kita berbudi. Berbudi dengan Allah suruh, bukan suruh bayar harta benda. Cara bayar dengan bersyukur. Tuan-tuan, kan? Sebab tu Nabi Aisyah tanya dia, kenapa yang ya Rasulullah, kau ni dah garanti surga, asyik semayang. Nabi kata, semayang aku tu semayang tunjuk syukur. Itu tahap solat Nabi. Tahap solat kita, semayang untuk tunjuk kita sebagai hamba dia. Tak sama. Tahap Nabi nak tunjuk syukur. Ya, tahap kita nak nyata kita sebagai hamba Allah. Kita mari ni, kan? Maka itu maknanya nikmat Tuhan beri nikmat sihat, nikmat panjang umur, nikmat macam-macam, kan? Ni nak habis dah tahun 2012. Panjang umur, ramai dah pergi kembali ke rahmatullah. Jadi, apa dia kata? Masuklah kamu ke Baitul Maqdis. Allah kata ke kaum Yahudi. Riwayat menyatakan bandar dimaksud Baitul Maqdis ini negeri Allah, memerintahkan manusia supaya masuk setelah keluar dari Mesir. Maknanya Allah beri peluang. Rakyat yang tidak bernegara, Allah beri peluang lagi, suruh duduk di Palestin, tempat dia Baitul Maqdis, supaya masuk setelah keluar dari Mesir. Tapi mereka tak berani masuk, tak sanggup melawan kaum yang lebih perkasa mereka yang sedia tinggal. Contohnya kaum penduduk asal, iaitu keturunan Nabi-Nabi dulu. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, kan? Tu ada tu. Jadi dia tak berani masuk sebab dah ada penduduk tempatan. Jadi dia kata apa? Mereka terpaksa mengembara di padang pasir selama 40 tahun, tuan-tuan. Kita duduk seminggu pun panas padang pasir, Dia orang duduk 40 tahun berkemah. Tapi Muammar Gaddafi, istana dia tengah padang pasir, dalam kemah. Sebab tu mereka boleh bedil. Hancur istana, kan? Sampai mati anak dia, termasuk dia mati. Kenapa? Sebab kata Muammar Gaddafi ni, dia juga pengembara. Dia ni seorang raja atau presiden yang suka mengembara. Sebab tu cara hidup pengembara. Jadi mereka dapat masuki hanya zaman perintah Yushak bin Nun yang berjaya menakluk dan masuki negeri itu. Setelah Palestin itu bertukar pemerintah, baru dia boleh masuk. Mana gitu. Dia ngintai mana pemerintah hak kena dengan gaya dia, baru boleh masuk. Mungkin pemerintah sebelum itu tak beri peluang nak masuk. Sebab itulah Fir'aun pun dia memperhambakan Yahudi. Sebab Fir'aun ni bukan bangsa Yahudi, dia bangsa Qibti. Fir'aun ni, dia tu bangsa Qibti. Dia bukan bangsa Yahudi, ya. Sebab tu dia anti Yahudi. Orang barat tu pun anti Yahudi. Orang barat tu anti Yahudi, ya. Orang barat anti Yahudi dulu. Sekarang taklah. Sekarang dia ditakluk, dia berkas dengan ekonomi Yahudi. Amerika Yahudi, Amerika Yahudi sebiji, Britain lagi Yahudi. Semua teluk-teluk Eropah Yahudi, tuan-tuan, ya. Hak duk sibuk serang Syria apa semua ni, kepala Yahudi semua tu. Walaupun dia kata dia pergi serang kerana bersekutu, bohong belaka. Dia kata dia pergi bersekutu, tidak. Yang pergi serang tu dia seorang, ya, iaitu Perancis, ya. Dulu pun pergi serang Iraq, dia kata bersekutu, bohong belaka, kan? Itu bohong. Nak mengalabui umat Islam, kan? Kalau pergi dia tibai seorang, dia takut, dia kena gini orang tibai dia. Dia pun guna nama bersekutu. Sebenarnya dia seorang yang pergi, tak? Itu. Dulu dan sekarang macam itu sejarah. Dia berulang balik. Dalam atur cara masuk negeri itu, Allah memerintahkan agar dalam saat kemenangan dan kejayaan, mereka jangan lupa daratan. Mu boleh masuk. Sebab tu Allah guna kenangi. Allah kata, kenangilah kamu. Mu boleh masuk, tapi mu jangan lupa daratan. Nak rampas kuasa orang, kan? Mu tahu mu siapa, mu pendatang ke tidak. Mu tak sedar kamu apa. Mu nak rampas semua, kan?
Tidak. Itu tuan-tuan. Ini pengajaran kan? Pengajaran ni. Besar pengajaran ni. Patut semua anak-anak kita cuti ni pakat mari dengar belakang. Patut gitu. Angkut anak-anak cuti ni pakat mari duduk dengar. Walaupun anak-anak kata, oh surah ni bapak aku nak meninggal ya. Bapak muda-muda jauh meninggal lagi. Hak tua-tua pencen yang nak meninggal mari. Itu satu pemahaman yang salah. Oh nanti buka sekolah nanti, ustazah pun cerita juga. Sekolah ni tuan-tuan ada silabus. Silabus Kementerian Pelajaran tak sampai sini. Tak banyak, 2-3 sen je. Tak dan anak-anak kena belajar. Setengah jam pak cikgu buat lain, setengah jam pak cikgu lain masuk, kan? Sikit tak banyak tuan-tuan. Subjek banyak, masa terhad. Tapi kita ni, subjek kita banyak, tapi masa kita banyak, kita boleh tenung sebagainya. Maka dia kata apa? Dia kata, jangan lupa daratan, jangan lupa Allah yang memberi segala macam nikmat mendidik kamu, menjadi satu umat yang memegang amanah agama Allah atas muka bumi. Jadi Allah pesan kepada kaum Yahudi ni, mu ni adalah pengikut Musa dan mu ada amanah besar. Musa pun ada amanah, kan? Sebab pengikut Musa. Kalau mu lari pada Musa tak apa, kan? Macam kita lah. Kita ni pengikut Muhammad. Muhammad datang basyiran wa naziran, beri peringatan baik macam baik. Pengikut Muhammad. Dan mu pengikut Muhammad, maka pengikut Muhammad mu ada amanah penting. Apa amanah penting? Amanah yang mu ni umat Muhammad, umat yang berberi syafaat pada orang lain. Muhammad tu pemberi syafaat hebat. Umat-umat lain pun nak masuk join sebaris dengan umat Muhammad. Kenapa kita umat Muhammad tak mahu nak masuk sekali? Itu nak beritahu satu persoalan. Untuk masuk negeri ini, seperti tinggal di sini, tak diganggu gugat, perlu mereka patuh peraturan. Memanglah. Kita masuk tempat orang, kan? Maknanya kita tengok, perhati dulu. Takkan kita masuk hari ni, esok kita terus jadi ketua dah, kan? Kita kena ikut, kan? Walaupun kita sebijak mana pun. Lepas tu, taat pada Allah, rendah diri, tawaduk. Tengok. Itu semua Tuhan Islam ajar tu, kan? Islam ajar semua tu. Lepas tu pula akhlak mulia. Masya Allah. Nabi kita innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tuan-tuan, Nabi kita mari ke dunia ni, di samping dia suruh beriman, di samping bentuk syariat, tapi Nabi bawa dengan akhlak. Nabi tak glamour dengan syariat, Nabi tak glamour dengan iman. Memang dia berdakwah untuk beriman, tapi Nabi glamour dengan akhlak yang mulia. Iman tak cukup tanpa akhlak, syariat tak cukup tanpa akhlak, tuan-tuan. Tak cukup, ya? Sebab akhlak itu dia boleh menggilap iman dan dia boleh menggilap syariat. Maka itulah boleh tegaknya akhlak tu atas dua perkara tadi. Jadi dia kata, mereka hendaklah mengucap kalimah istighfar. Maknanya istighfar ni bukan zaman kita lagi. Zaman Nabi-Nabi tu istighfar. Istighfar tu apa? Istighfar tu iaitu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat 24 jam. Bukan tobat buat balik. Tobat 24 jam. Kenapa? Sebab kita ni ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa hak terlintah, dosa hak niat. Dosa hak kita duduk lama nak niat tak buat-buat. Dosa hak kita tak terampung macam-macam. Maka cara hapusnya, cair dosa ini dengan banyak istighfar, agar Allah ampun dosa mereka pada masa-masa lampau. Maknanya umat dulu pun Allah suruh istighfar juga. Tambah-tambah Nabi kata fazkuruni azkurkum. Allah kata mu ingat aku ingat kamu. Macam mana aku ingat kamu? Mu langsung tak ingat aku, kan? Nak istighfar pun malah. Lepas semayang, tolonglah lepas semayang itu kita sambung dengan amalan-amalan, nama dia amalan selepas solat. Istighfar, zikir, doa, macam-macam. Baca Quran, kan? Itu semua apa tu? Boleh menambahkan segala amalan kita, tuan-tuan. Kod-kod semayang kita ada benda-benda terlalai dan sebagainya, kan? Itu yang paling penting. Maka apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis ni nama dulu Jerusalem, ya, ataupun Qudus, sebuah kota lama terletak di Timur Tengah. Baitul Maqdis merupakan tempat penting bagi umat Islam dan
umat Kristian dan umat Yahudi. 3 kaum. Satu Islam, satu Kristian, satu Yahudi. La ni lah kan. La ni. Jadi gitu kan, rebutan. Sebab itu Allah ubah. Bagi umat Islam dia punya kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Selamatlah. Allah ubah pula hari-hari penting pada hari Sabtu Yahudi, hari Ahad Kristian, kita pula hari Jumaat. Dulu lagi kan, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tengok kita dulu. Tuan-tuan, perasan tak? Tak perasan kan? Tak perasan tak? Tengok tu. Kalau kita nak bilang Ahad dulu, Ahad tu satu pusingan lah kan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tidak. Kita ambil Jumaat dulu, lepas tu Sabtu, lepas tu Ahad. Dia nak bang-bang lah. Kita dah bang lama lah kan. Tengok tu. Kadang-kadang tak perasan kan. Sebab tu dia panggil Sayyidul Ayyam. Lepas kita semayang, kita tu dan ni, esok dia pula semayang. Semayanglah kamu. Lusa dia pula, buatlah kamu. Aku dah buat semalam dah. Itu dia punya tanda dia. Baitul Maqdis pada ketika dulu dipanggil dengan tamadun lama, kota lama. Baitul Maqdis juga sebagai Baitul Maqdis Timur, dikelilingi oleh tembok-tembok dibina sebagainya. Kedudukan kota ini hangat diperkatakan dalam perjanjian lama, iaitu 1949 antara Israel dengan Jordan, menyebabkan kota itu bagi kepada 2. Satu nama dia Baitul Maqdis Barat, milik Israel, manakala Baitul Maqdis Timur iaitu milik Jordan. Jordan tu tuan-tuan seberang, jiran dengan Palestin. Dia tak sebut Palestin, disebut Jordan. Sekarang taklah. Jordan, Palestin. Sebab tu orang Jordan duk berjoget, wanita Jordan duk berjoget, duk tunjuk bontot atas rumah hebat, duk minum arak. Orang Palestin kena lanyak sebelah. Dia kata apa? Anak Jordan, anak Jordan, dia Palestin. Tuan-tuan hebat Sebab apa? Sebab dipisah-pisahkan. Divide and rule kata orang putih dah. Golok dengan kata panjang sama juga. Orang golok kena lanyak kongkang. Orang kata panjang kata dia orang Thailand. Thailand apanya? Dia Melayu Thailand, Melayu Islam. Kan? Itu perangai kita. Orang kafir nak benar. Tu taman mana? Itu taman lain, pada lorong saja. Pisah dengan lorong je. Orang kafir nak begini kan? Itu surah mana? Itu Nur Ikhlas. Kita surah Nur tak ikhlas pula dah. Jadi orang nak gitu. Padahal ibadah sama kan? Dia nak. Dia kecil. Kalau boleh satu lorong nak satu surah. 3 orang yang semayang. 3 orang tu 3 tok lah. Tok imam, tok bilal, tok siap. Hak tok lain duk ngangor atas rumah tidur. Ada. Tuan-tuan, makin kecil bukan makin besar kan? Tidak, salah tuan-tuan. Kita nak makin besar, makin banyak, makin ukhuwah, makin kuat, makin kukuh. Sebab tu Nabi kata, tak heran. Nabi kata, kenapa tak heran? Macam buih di lautan, masuk sampai ke pantai, bapa ayam pun tak lari, tak terkejut. Sebab buih. Siapa heran? Buih dah. Anak kita main buih sabun. Heran tak? Tak heran. Lain kalau anak kita main peluru bedil, M16, baru kita heran dah. Itulah Nabi kata umat-umat akhir zaman. Sejarah Baitul Maqdis dia kata dikategorikan ada 5 tahap. Zaman kuno, zaman Rom, zaman Islam, zaman Mandak British sebagainya. Menurut orientalis barat, Baitul Maqdis mula menjadi tumpuan selepas Nabi Daud menakluk dia dan masyarakat bernama Jubasai. Nabi Daud kemudiannya dikatakan pula mengembangkan kota ini dan menjadikan ibu kota kerajaan dia. Ini sejarah lama tuan-tuan ya. Zaman daripada Nabi Daud alaihissalam lagi tuan-tuan. Itu sejarah lama. Apabila benda sudah meningkat tuan-tuan, kita tengok pula satu ayat ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Dan kenangilah katanya Allah ketika Musa memohon air untuk kaum dia yang sesat tadi. Dah sesat, dia dahaga. Dah dahaga, dia lapar. Nak mandi, nak minum kan.
Ni hak-hak dia ikut siapa? Musa tu siapa? Nabi. Musa, kalau mu hebat, mu minta dengan Tuhanmu, paip air. Aku nak ni. Ada paip dulu? Tak ada. Dia panggil mata air. Sekarang ni kita minta paip air kan? Sebelum tu juga tuan-tuan, umat Yahudi minta dengan Musa. Musa, kalau mu hebat, mu minta dengan Tuhanmu, tunjukkan muka dia. Tuan-tuan, sebelum tu dia ada, Musa, ni masa dia sesat ni, asyik minta macam ni. Tuan-tuan, Musa, mu minta dengan Tuhanmu makanan turun, al-manna wa salwa, turun. Apabila turun, minta lagi. Mana bawang, mana lada, mana petai, mana kicap, mana budu, cincaluk, tak beriman juga. Tuan-tuan, dahsyat ya? Dahsyat tuan-tuan. Sampai kau minta nak tengok wajah Tuhan. Tapi ingat, masa umat Musa minta, Yahudi minta nak wajah Tuhan itu, Tuhan turun peti tuan-tuan. Mati habis 71 orang. Pasal dia minta benda pelik. Nak minta wajah Tuhan. Ya? Musa minta Tuhan wajah pun Tuhan tak layan. Ini ke pula kamu dah. Ya? Kita ni alhamdulillah tak minta benda pelik-pelik dah. Sakat minta panjang umur, okey lah kan? Murah rezeki, okey lagi kan? Minta anak-anak berjaya, okey lagi kan? Tuan-tuan, jangan kita minta ke pelik-pelik kan? Tuan-tuan, sebab kita ni umat Muhammad, berbeza dengan umat Musa. Cara kedegilan kita tak sama dengan orang kan? Kenapa saya sebut degil? Sebab degil ni Arab kata asiyun. Orang-orang durhaka tu degil lah tu. Asiyun tu orang durhaka. Durhaka ni makna degil kan? Sebab langgar perintah kan? Jadi tuan-tuan, kita ni tak sehebat umat Musa, umat Yahudi, tak sehebat. Bukan sakat hebat di segi teknologi, di segi durhaka pun hebat dia. Cara durhaka pun hebat dia. Lagi satu, apa lagi? Dia orang ni beribadah hari Sabtu. Apabila hari Sabtu beribadah, cara ibadah dia tak sama kita tuan-tuan. Dia orang semua mari berkampung dekat area kawasan masjid. Tinggal semua, kunci rumah, mari berkampung. Kemah keluarga Mamat, keluarga Dolah, keluarga Kadir kemah. Mari satu hari lah. Satu hari kan? Lepas tu balik. Dalam berkemah tu tuan-tuan, dia orang ni kebanyakannya kerja nelayan. Tuhan tunjuk kat laut ikan duk buang. Dia duk semayang, mata duk kelilingkan ikan. Tuhan uji. Orang dah buat kebaikan Tuhan uji tuan-tuan. Sungguh. Cuba tanya peniaga, orang bisnes, cuba tanya pekedai. Masa bila orang yang pergi beli? Masa maghrib. Betul tak? Saya ada satu restoran tuan-tuan. Ni saya heran lagi. Masa maghrib, orang pergi masuk restoran dia macam kerkatu. Sungguh. Hari ni saya boleh bawa tuan-tuan. Masa tu saya duduk di belah kajang lah. Saya heran macam mana ni. Start bank datang pikul bawa baby ni. Muncul tak pikul suaminya. Bagai perempuan lah. Hak suami muncul tak pikul bini. Anak deret pergi makan tom yum di kedai tu. Restoran besar lah. Sampai lah masih ada. Tuan-tuan dah. Ujian untuk toke dia, ujian untuk orang pergi dia. Dua ujian dah. Kita kata kenapa tak pergi lepas maghrib? Kan? Ataupun pergi sebelum maghrib. Kenapa dia pergi masa bank tu? Mesti ada something tuan-tuan. Kita main tu. Padahal masjid sebelah. Apa salah dia solat tu kan? Kalau kita pakai tom yum, tuan-tuan, pengalaman tom yum ni, sempat tak kita makan tom yum semangkuk besar tu, kita pergi solat maghrib? Sempat tak? Tak sempat. Pilih hudang dah 20 minit. Jangan main. Duk layan anak 2 jam. Sungguh kalau bawa anak kecil dah, baru nak makan, mama nak kencing dulu. Jangan main. Anak-anak besar tak apa kan? Itu maknanya ujian. Musa pun sama kan? Kerana kaum-kaum dia tuan-tuan, maka Allah kata pada ayat akhir ni, apa dia kata?
pukullah batu itu dengan tongkatmu. Mukjizat. Maka Musa pukul dengan tongkat dia, keluar memancut air 12 air mata. Kenapa 12? Sebab hak pergi tu 12 jenis etnik, 12 jenis kaum. Dalam kaum Yahudi ni tuan-tuan ada etnik, ada dia punya bangsa-bangsa sendiri pula, kan? Orang Arab pun sama, orang Melayu pun sama, Cina pun sama, India pun sama, kan? Jangan bagi berbalak. Hak kaum ni, mata air ni, hak ini tuan-tuan. Mandi manda dia orang semua sihat belaka dah, kan? Apa dia punya pesan Allah? Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Mu makan, mu minum, tapi mu jangan buat kerosakan atas muka bumi. Betul ke? Tidak tuan-tuan. Tak betul. Dia terus juga buat kerosakan. Itulah tuan-tuan pengajaran daripada ayat tu. Sebelum kita pergi pada ayat seterusnya, saya ambil cepat ni sebagai pengulangan. Ayat 61. Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kenalilah ketika Allah berfirman, wahai Musa, kami tak tahan lagi dengan makanan sejenis. Tengok, pagi nasi lemak, tengah hari nasi lemak, malam nasi lemak, body jadi selemak. Ni maknanya masa sesat tu tuan-tuan, menu sama. Menu ke menu sebutan dia. Maknanya umpama kita pengalaman saya kantin sekolah ni. Kantin sekolah. Kenapa awak pergi makan kat luar? Setahun makanan sama. 360 hari bersama. Ni pengalaman kantin sekolah, kan? Okey. Maka ini pun sama. Dia kata apa? Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami. Ini pohon pula. Musa, mu pohonlah untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa saya tumbuh di bumi. Maknanya biarlah benda-benda lain, biar ada ulam, kan? Biar ada sambal, kan? Biar ada macam-macam lah apa tumbuh ni, ya? Pertama, sayur-sayuran, nak sayur. Dua, mentimun, ada timun juga. Ni, mentimun pun ada. Mungkin tak samalah. Okey, yang ketiga, gandum. Puah dah makan beras, nak gandum. Yang keempat, bawang putih. Puah dah makan bawang merah. Bawang besar dah puah, nak bawang putih. Yang kelima, kacang dah. Puah dah makan kacang panjang, nak kacang dah pula. Sedap. Bawang merah nak juga sikit-sikit. Ini Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran ni. Kan? Ini nama dia mihnah. Mihnah ni tuan-tuan kerana. Tuan-tuan, baru ni saya dijemput di satu tempat untuk bagi ceramah tajuk mihnah. Mihnah ni kerana guru-guru. Saya ni tak nak pangkat apa, perebek saja. Tapi nak cerita kerana guru-guru ni sebab saya mengajar 34 tahun. Saya boleh cerita 4 hari 4 malam lah tuan-tuan lah. Tapi betul tuan-tuan, walaupun kawan saya dua orang hebat, seorang profesor, seorang ustazah yang cemerlang 15-16 kali cemerlang. Tapi sebab dia satu sekolah, profesor ni pula dia terus pergi pensyarah. Saya tak banyak, cuma 12 sekolah tuan-tuan, tak banyak. 3 negeri Sarawak, Kelantan dan Selangor. Jadi cerita mihnah ni macam-macam berdasar pada pengalaman, kan? Ali, ini pengalaman Musa ni. Apabila Musa bawa puak-puak ni, Musa dapat pengalaman, ya? Tuan-tuan, cuba kita pergi musafir 3 orang. 3 orang. Nabi suruh musafir 3 orang, jangan 2. Hari pertama okey lagi, senyum lagi. Hari kedua tuan-tuan, pinjam selipar dia dah merepek 4 hari dah. Pernah kan? Pergi camp kan? Pernah kan? Nampak dah perangai dia. Mana perangai kedekut dah ada. Hari keempat tuan-tuan, sabun dia, buah gigi dia semua sorok belakang. Hari kelima, bantal kita dia kebal.
Ini pengalaman kan? Baru 3 hari. Belum betulkan dia 20 hari, setahun kan? Cuba tanya anak-anak kita duduk mesti tu. Duduk asrama kan? Macam mana? Hakmu, hak aku dah. Kononnya nak wujudkan ukhuwah, tapi puak Musa tidak. Apa Musa kata? Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggal yang baik? Maknanya makanan hak Allah beri tu hak baik dah. Kamu minta hak tak baik, mungkin bawang tu tak baik, kan? Mungkin lada tak baik, mungkin makanan tu makanan terbaik sesuai dengan umat masa tu dah. Kalau kita tengok apa terbaik, burger dengan sate, mana lebih baik? Orang muda nak burger lah, orang tua macam kita nak sate. Betul tak? Burger dengan sate, ikan dengan ayam, mana baik? Anak-anak suka ayam lah, orang tua suka ikan. Mananya baik ni tuan-tuan, tengok pada keadaan kan, tengok pada tempat baik ni kan. Bukan hak kita rasa baik, orang rasa tak setuju, tidak. Sebab kadang-kadang kita rasa okey dah ni, buat keluar orang tak jamah pun. Sebab apa? Bagi orang tu benda tak standard kan. Maka kita kena terima lah tuan-tuan. Ini hak Allah bagi makanan ni. Maka apa itu muhasabah ayat? Ayat dulu dia kata membicarakan sikap Bani Israel yang tak bersyukur. Tadi dengan nikmat Allah beri kepada mereka, iaitu al-manna wa salwa ni. Ni ayat ni. Ini cerita manna wa salwa tuan-tuan. Ketika mereka tertahan di padang pasir, ayat 61 saya baca ni, dan 2 menyatakan biadab mereka kerana meminta makanan itu ditukar dengan menu yang lain yang mengandungi bawang, bawang merah, bawang putih, kacang sebagainya. Padahal mereka mendapat manna wa salwa ni ada backnya, first class. Manna wa salwa ni first class, kata ulama, iaitu burung puyuh yang dibakar, digoreng dengan madu. Hebat kan? Madu sebotol besar RM80 tuan-tuan ni. Ni madu tualang RM80 ni. Kalau kita tuang kat sudu, jangan tumpah. Pok tu jilat lagi. Betul tak? Cuba air biasa, kelong, tumpah tak kisah. Maknanya berharga. Tapi dah kaum Yahudi tuan-tuan, dia tak ada beza antara manna salwa tu dengan bawang merah, bawang putih ada minta tak? Inilah tuan-tuan, hak ada depan mata tak nilai. Ada kesimpulan ni. Nampak tak? Hak depan mata ada di sini, tak ada apa. Hak jauh ni, I love you, you love me, I love you. Padahal hak tu kejip mata baru. Ini tuan-tuan, pengajaran ni, ya. Hak depan mata tak ada nilai, sengih hak depan mata. Hak jauh tu kejap-kejap puji, kejap-kejap puja dah. Ni lah. Jadi hak depan mata tu apa? Al-manna wa salwa lah. Hebat dari langit, hidangan dari langit, bukan Rasulullah 5 bintang. Ni makna dia kata kebiadaban. Biadab dengan siapa? Biadab dengan Musa lah. Musa siapa? Nabi, Rasul. Oh, kalau kita fikir umat Muhammad biadab tuan-tuan, lagi dahsyat kan? Lagi dahsyat umat Muhammad, ya. Dulu, sekarang dan bila-bila biadab lagi dahsyat. Lepas dia kata apa? Lepas tu dia kata dengan percuma dapat, tak bayar-bayar. Tanpa sebarang usaha, minta datang, minta dapat. Lepas tu kini mereka jemu dan tak ada selera nak makan dah untuk makan makanan itu, dan menunya tak berubah-ubah. Padahal itu istimewa tuan-tuan. Kita pergi hotel lah kan, hari pertama tu ambil hatu, ambil hari, bekerja-kerja kan. Kalau boleh nak makan semua dah. Hari kedua slow sikit, hari ketiga slow benar, hari keempat turun makan Rasulullah Muhammad kat bawah. Ni betul tuan-tuan, pengalaman saya sendiri pun kan. Hari pertama tu berebut-rebut, hari keempat tuan-tuan Nescafe tarik roti canai ni pihak nampak muka mamak tu.
Ada nipis tu nampak terbayang kau mamak. Kat bawah tu, tuan-tuan kenapa? Itulah bandingan tuan-tuan. Jadi ayat ni kata, dia kata gitu tuan, dapat betis mahu paha. Dia kata gitu pula pengarang kata. Ya, begitu tabiat manusia yang tak bersyukur. Inilah kenyataan Bani Israel yang menuntut berbagai jenis makanan kepada Musa ketika mereka tertahan di padang pasir. Tuan-tuan ya, mujurlah Musa tu ada mukjizat. Kan? Kata ada tuan-tuan, Masya Allah, kena halau lama padahal tak pergi ke mana pun tuan-tuan dah. Maka itu dia punya kesimpulan tuan-tuan. Baik, ayat ni dia kata membicarakan satu lagi kebiadaban Bani Israel apabila mereka menuntut pada Musa ketika mereka sedang berkemah di padang pasir Sinai. Sini tempat tuan-tuan. Dulu ada perang Sinai. Tuan-tuan ingat tak? Ingat tak? Perang Sinai itu satu perang yang pengajaran besar bagi Yahudi tuan-tuan. Masa tu juga umat Arab bersatu tuan-tuan. Apa kat senjata dia? Senjata minyak. Senjata minyak. Kalau umat Arab guna sungguh rezeki Tuhan ni, bankrupt orang Eropah tuan-tuan. Jangan main. Tapi sebab dia bercakaran, dia balik pada asal pula, dengan etnik dia, dengan kabilah dia, negeri kecil-kecil, pakat jadi pemimpin. Satu lagi tuan-tuan apa? Mazhab yang berbeza, khususnya Syiah. Jangan main tuan-tuan ya? Jangan main. Mazhab ni satu masalah yang kalau kita terlampau ta'assub dengan mazhab, maka rosaklah kita tuan-tuan. Jadi kita mazhab sederhana, iaitu Syafi'i. Mazhab apa? Syafi'i tuan-tuan. Mazhab sederhana kita ni. Jangan main, kan? Kalau kita ta'assub dengan mazhab, kita tengok orang lain wuduk tak betul, kan? Kenapa? Banggalah dia wuduk celup dan bati. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok? Lepas ni pergi tengok. Pergi stesen share tu tengok. Sah lah dia orang. Kita tak sah kan? Jangan main. Dia pula sunat macam wajib. Tuan-tuan, jom perhati betul-betul. Hari Jumaat minggu depan boleh perhati tak? Boleh perhati. Lepas Pak Imam solat tu habis, Assalamualaikum, sah, dia bangun sunat. Kita pun tengok, bengong sungguh. Kita kata bengong. Dia bengong, kita bengong tak tahu nak kata apa dah. Ini pengalaman saya tuan-tuan. Pada Pak Imam doa tu sebut nama Nabi, sebut nama Allah. Dulu apa? Sah, sunat. Kita pula sunat kemudian. Zikir dulu, doa dulu kan. Apa maksud? Itulah menyebab bibit-bibit berlaku di negara Arab sekarang menyebabkan berlaku pecahan. Maka senjata sebenar yang ada dirampah oleh kafir. Dirampah oleh kafir, maka mari tikam balik kita tuan-tuan, kan? Dirampah, dia jajah, dia bukan nak sangat nak rampah hasil bumi. Balik pergi stok minyak tempat dia. Mudah kapal terbang dia, jet dia, Boeing dia, mari nak bom kita balik. Kenapa? Sebab minyak ada. Cuba dia buat kapal terbang hebat, kereta hebat, tak ada minyak, apa jadi? Apa jadi? Tak bergerak kan? Dah hisap belum? Syekh? Dah, sila. Alhamdulillah. Tengok entah bergerak tu ala kata dah hisap tu. Untuk berhabis ayat kita dalam satu ni. Apabila permintaan demi permintaan, apa Musa kata? Musa kata, makanan yang ada ni pun dah cantik, dah elok, dan dia punya mutu pun tinggi, baik bagi kamu. Apa kamu nak tukar lagi dengan benda-benda lain yang mutu lebih rendah? Jika kamu nak tukar sangat, tak sabar dan tempoh dalam pasir ni, maka Musa kata, kau pergi tempat lain lah. Makna gitu. Makna macam Musa ni nak kata menyesal adalah beri peluang. Kau pergi tempat lain, kau pergi tempat lain, kau carilah tempat-tempat yang baik, yang lebih bertamadun. Di sana mungkin dapat bawang putih, bawang merah, kacang dal, minuman dan apa saja yang kamu ingin.
perasaan kamu rasa tak puas dulu ikut aku sekali. Itulah, ya. Nabi pun pernah kata gitu kan? Apa kan Nabi kata? Tuan-tuan, lakum dinukum waliyadin. Ingat tak? Dengan siapa tuan-tuan? Abu Jahal. Masa bila? Masa bila Nabi berdakwah, makin ramai pengikut Nabi, maka Abu Jahal nak buat satu kompromi dengan Nabi. Cara dia apa? Cara dia tuan-tuan, gili-gili beribadah. Gili-gili. Tahun ni mu pakat mari beribadah di rumah ibadah aku. Tutup surau masjid pergi. Pakai kain plekat lah kitanya. Tarik ke belakang tu, tak pakai baju, ada spotlight kat dahi. Saya hak mula-mula ikut kan, kena pergi. Perut ni kena buncit sikit baru kena. Nah, tuan-tuan, Nabi dah berlaku dah ni. Tahun depan aku pergi ke ibadah tempat engkau pula. Gili-gili. La ilaha illallah tuan-tuan. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Mu ibadah dengan aku ibadah tak sama. Dan memang tak sama. Kalau macam tu, Nabi kata, mu aku. Senang kan? Itu Nabi tuan-tuan. Benda ni berlaku juga masa Musa. Musa kata kalau macam tu mu pergilah cari tempat lain, pemimpin lain, Nabi lain kan, yang lebih bertamadun dari aku. Bagi pandangan dia, Musa ni tak bertamadun. Tak pandai dia nak minta benda lain kan? Itu anggapan tuan-tuan. Jadi inilah juga dia panggil kedegilan umat-umat Musa Yahudi dulu tuan-tuan, yang kita boleh ambil iktibar. Tapi dalam akhir dia punya nota ni, kitab ni dia kata apa? Pendapat tentang Misra ni, ada ulama kata Misr di sini ialah negeri Mesir. Mu balik semula ke Mesir. Musa suruh balik semula ke Mesir. Tak balik tuan-tuan. Dia teringat muka Fir'aun pun tak berani balik kan. Ataupun mu balik ke Palestin. Tak mau juga. Kenapa? Sebab Palestin dia ada penduduk asal tuan-tuan. Ni kan. Maka katanya Syekh Muhammad Abdul tafsir dia kata bandar dimaksud itu bandar Palestin. Mu balik ke Palestin lah. Bahan-bahan makanan diperlukan tu tak mudah dapat. Kerana mendapatkannya memerlukan kekuatan, kemampuan. Hak mu nak bawang, hak mu nak kacang dan, walaupun bunyi benda tu mudah, tapi sebenarnya tak semudah tu. Sebut mudah kan, tapi kena cari mengatur juga. Itulah. Itu pengajaran. Maka tafsiran seterusnya ulama kata, sesuai dengan latar belakang Bani Israel ini, program yang diikuti oleh mereka iaitu menjalani latihan sebelum masuk Palestin ataupun Baitul Maqdis. Maknanya dia ikut Musa ni satu kamp ibadah. Kamp ibadah. Keluar bermuzakarah, keluar bertawajuh pada Allah untuk nak masuk Palestin ni, nak didik akhlak dia. Apa agak Nabi didik akhlak pengikut Muhammad? Pengikut dia apa? Dipindah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu nak didik tuan-tuan. Didik sifat ukhuwah. Hak Mekah tak nama Mekah, nama Muhajirin. Hak Madinah nama Ansar. Sanggup beri rumah, sanggup beri kerbau lembu, kambing unta, sanggup beri isteri pada. Tuan-tuan hebat mana tak lebih kurang cara dakwah tu. Sejarah awal Bani Israel itu mengatakan mereka sebelum ini adalah umat yang tinggal pada pasir, tak matawadun, namun mereka tak mampu berinteraksi dengan baik. Apabila mereka nak masuk nanti, dia tak mampu. Dia tak mampu nak masuk jumpa orang asal ada Palestin. Nabi Musa dibangkit untuk memimpin mereka. Lalu mereka keluar daripada pasir Sinai untuk didik dengan satu perubahan cara berfikir. Bukan lari. Musa buat keluar sekejap untuk nak beri satu pemikiran. Pergi ke camp. Camp kan kita cuti buat camp kan. Nak berubah tahun 2016 ni. Dan akhir sekali, setelah sekian lama tinggal daripada pasir,
mereka minta pada Musa berbagai-bagai, dan dia pun minta akhirnya balik ke Palestin di kota Baitul Maqdis sebagaimana yang dirancang. Namun perancangan ini tidak berjaya sebabkan fitrah mereka yang rosak masih membelenggu jiwa mereka dan enggan masuk sekalipun diajak oleh Musa, kerana mereka takut orang-orang yang ada, anak tempatan ada di sana, takut berdepan dengan mereka. Ini tuan-tuan, sebagai kesimpulan malam ni, bahawa maknanya kaum Yahudi ni last sekali tak masuk juga, masih duduk merantau, masih duduk sesat lagi di padang pasir Sinai, duduk pergi mari, tak berani masuk. Bukan tak tahu tempat, sebab dia nak menyesuai diri tak boleh. Tuan-tuan, ada orang gitu kan? Contoh siapa kan tuan-tuan? Contoh tak macam tu tak? Nak tahu siapa? Orang asli, betul tak? Jangan main. Saya baru ni pergi ke Sungai Ruai di Jeli. Guru besar tu kawan saya, kan? Sekolah hebat, bangunan hebat, semua hebat, tapi penyesuaian dia tu belum hebat. Nampak tak? Itu sekolah terancang itu baru ni, kan? Atau hak lari 7 orang benda pun bukan cikgu ugut sangat, tapi dia dengar cikgu tu makan macam ugut dah. Itulah tuan-tuan, maknanya beri rumah batu, banglo, aircon kat dia, kereta Merc pun dia naik kereta mungkin bercawat juga. Umpama tuan-tuan lah. Itu nama dia apa? Fikrah. Ni fikrah. Fikrah ni tuan-tuan satu hal tahu, dengan main. Ni fikrah ni, buah pemikiran. Dia boleh ubah pakai pakaian tu, dia boleh ubah. Tapi fikrah ni tuan-tuan nak ubah payah. Dia berkait dengan budaya, kan? Sebab tu Nabi datang, dia ubah cara berfikir. Fikrah dengan apa? Dengan akidah. Nabi ubah cara berfikir umat Arab dengan akidah. Tuan-tuan, akidah tu, akidah apa? Akidah menyembah berhala, menyembah tokoh, menyembah manusia pokok kayu. Akidah menyembah Allah yang satu. Tak tengok warna kulit, tak tengok mu daripada etnik mana tuan-tuan. Itu diubah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia apa? Tamadun Islam. Nama dia tamadun Islam, bukan bangunan. Memanglah ulama kata tamadun tu mudun, bangunan. Tak. Tamadun ni diubah cara berfikir, iaitu mengabdikan kita kepada Allah yang Maha Esa. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Rasul, ya. Ada program akan datang ramai-ramai. Tak kira lah siapa ceramah tuan-tuan. Walau kita kata ala ustaz ceramah benda sama betul, tapi pakat datang. Kenapa? Sebab meninggikan syiar tuan-tuan, ya. Syiar tu kalau kita tak datang, siapa lagi nak tinggi syiar kita, kan? Kita yang tinggi tuan-tuan. Moga-moga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Alhamdulillah.